Terdapat pelbagai jenis pembungkusan yang berada di pasaran. Pada pembelajaran kali ini, murid akan menghasilkan pembungkusan secara individu. Murid-murid boleh merujuk kepada halaman 58 hingga 64 untuk menghasilkan projek bekas makanan saya. Okey, jom kita belajar untuk hari ini. Standard pembelajaran pada hari ini ialah 4.1.4 menjana idea bagi menghasilkan lakaran bermaklumat, reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. 4.1.5 membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori makanan. 4.1.5 membuat lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan yang akan dihasilkan mengikut kategori produk. 4.1.6 menghuraikan lakaran reka bentuk bermaklumat. 4.1.7 menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang terakhir 4.1.8 mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Objektif pembelajaran pada hari ini, pada akhir pembelajaran, murid dapat yang pertama, menjana idea bagi menghasilkan lakaran. Kedua, menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk pembungkusan yang akan dihasilkan. Ketiga, melabel lakaran reka bentuk bermaklumat pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Keempat, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Dan yang kelima, mengira kos bahan bagi reka bentuk pembungkusan produk yang akan dihasilkan. Dapat 5 proses kerja bagi menghasilkan projek bekas makanan saya. Yang pertama ialah proses menjana idea. Yang kedua, melakarkan reka bentuk. Seterusnya ketiga, menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Keempat, mengira kos bahan. Kelima, menghasilkan reka bentuk produk. Dan yang terakhir, membentangkan projek. Okey, bagaimana untuk menjana idea? Murid boleh melihat kepada contoh pembungkusan yang sedia ada dan juga idea yang baru yang boleh murid fikirkan. Contoh lakaran. Kita lihat pada lakaran yang pertama. Okey, kita lihat seterusnya pada lakaran yang kedua. Dan yang terakhir, lakaran yang ketiga. Hasil daripada 3 lakaran tersebut, murid boleh menggabungkan lakaran-lakaran bagi menghasilkan lakaran idea. Lakaran idea ini haruslah dibuat dengan bermaklumat. Apa yang dimaksudkan dengan bermaklumat? Murid kena letakkan alatan yang akan digunakan, elemen dan juga fungsi produk pembungkusan. Di dalam lakaran bermaklumat juga perlu ada ukuran dalam unit sentimeter. Setelah membuat lakaran idea, murid-murid perlulah menilai lakaran dan membuat penambahbaikan. Jadual menunjukkan beberapa contoh ataupun elemen yang perlu murid lihat untuk membuat penambahbaikan. Kita lihat pada elemen ruang, iaitu aliran udara. Murid-murid mesti fikirkan sama ada bekas makanan yang murid hendak hasilkan perlukan aliran udara ataupun tidak. Okey, catatan perlu dibuat di bahagian catatan untuk mengetahui sama ada aliran udara itu perlu ataupun tidak. Elemen yang kedua adalah tekstur. Tekstur adalah permukaan pada bekas makanan. Murid-murid kena fikirkan sama ada tekstur yang rata ataupun tekstur yang kasar
yang sesuai bagi bekas makanan yang murid hendak hasilkan. Dan elemen yang ketiga adalah nilai. Nilai itu ialah warna. Adakah sesuai untuk menggunakan satu warna ataupun menghasilkan bekas makanan dengan menggunakan pelbagai warna? Murid perlu mencatatkan hasil daripada penambahbaikan yang telah murid fikirkan. Setelah membuat penilaian dan penambahbaikan, murid hendaklah melakukan penambahbaikan pada lakaran pembungkusan. Sebagai contoh yang ditunjukkan, terdapat beberapa penambahbaikan yang dilakukan seperti meletakkan ruang udara pada bekas makanan dan juga meletakkan beberapa warna dan juga corak pada bekas makanan. Langkah keempat untuk menghasilkan projek bekas makanan saya ialah kos. Berikut adalah contoh jadual pengiraan kos bekas makanan saya. Okey, pada jadual ataupun kos, murid kena letakkan bahan, kuantiti yang digunakan, harga iaitu anggaran harga dan juga jumlahnya. Dengan cara ini, murid akan mengetahui berapa kos bagi menghasilkan satu projek pembungkusan. Murid-murid boleh menggunakan bahan kita semula untuk mengurangkan kos bagi penghasilan projek. Okey, contoh bahan kita semula yang boleh digunakan adalah seperti kotak, tintin ataupun bahan-bahan seperti plastik ataupun botol. Murid-murid boleh menggunakan bahan-bahan ini untuk menghasilkan projek yang lebih kreatif dan menarik. Mari menghasilkan projek reka bentuk pembungkusan. Murid-murid hendaklah menyediakan alatan dan juga bahan untuk menghasilkan pembungkusan anda. Setelah menyediakan alatan dan juga bahan, murid-murid hendaklah mengukur dan menanda. Mengukur dengan menggunakan pembaris dan menanda menggunakan pensel pada bahan seperti mounting board ataupun bot lekap, kotak ataupun bahan-bahan yang telah murid fikirkan. Setelah siap menanda mengikut ukuran yang dikehendaki, murid-murid hendaklah memotong bot lekap tersebut dengan menggunakan gunting ataupun pisau. Semasa memotong, murid hendaklah berhati-hati supaya tidak berlaku sebarang kecederaan. Seterusnya, murid hendaklah mencantum bahagian-bahagian kotak. Bahagian-bahagian kotak ini dicantumkan dengan menggunakan gam, pita pelekat ataupun rod perekat panas. Setelah mencantum, murid boleh melakukan kemasan dan juga menghias kotak bekas makanan anda. Okey, di sini murid boleh menggunakan kertas warna, pensel warna dan juga mewarna dengan menggunakan warna air. Ini semua terpulang pada kreativiti murid. Okey, cikgu berharap murid-murid dapat menghasilkan bekas makanan yang kreatif, cantik dan juga menarik. Semoga murid dapat faham video pembelajaran pada kali ini. Itu saja untuk hari ini. Jangan lupa untuk tekan butang like, komen dan juga subscribe channel Cikgu Hani untuk mendapat info-info dan juga video pembelajaran daripada Cikgu Hani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat maju jaya dan jumpa lagi pada video akan datang.